Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Untuk sesi PJBS at BizTalk pada hari ini, kita bersama dengan tim Touch and Go e-wallet. Okey, untuk kali ini, kenapa kita bawakan Touch and Go e-wallet ni? Sebab ini adalah inisiatif kerajaan untuk meningkatkan keupayaan usahawan-usahawan mikro, terutamanya dalam mendigitalkan proses pembayaran. Bagi pendedahan kepada usahawan kita lah. Jadinya untuk petang ni kita bersama dengan, saya rasa ramai hari ni tim daripada Touch and Go, dalam 10-11 orang macam tu. Saya cakap selamat datang kepada tim Touch and Go. Okay, untuk petang ni kita bersama dengan speaker kita, Puan Norain binti Khairi selaku SME Merchant Acquisition. Okay. Selamat petang Puan Ain. Selamat petang Cik Ain. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey. Untuk petang ni Puan Ain, apa yang menariknya untuk dikongsikan? Okey, so far hari ni pihak Touch and Go e-wallet kita nak kongsikan cara-cara penggunaan menggunakan Touch and Go e-wallet dan juga lebih kepada registration sebagai rakan niaga Touch and Go e-wallet lah, dan kelebihan yang kita offer kepada peniaga-peniaga yang mendaftar, terutama yang mendaftar pada hari ini. Okey. Untuk hari ni, apa yang special yang dibawakan oleh Touch and Go? Apa yang special kalau usahawan terdaftar hari ni? Kita ada bagi free gift kepada peniaga-peniaga yang mendaftar pada hari ini selepas sesi bengkel ini dijalankan. Untuk usahawan yang berada di luar, yang tengok kita secara live, kita pun ada sertakan link yang you guys boleh join sekali dekat dalam Zoom kita, ataupun tak nak join Zoom pun tak apa, you guys boleh join dekat FB Live kita, boleh tanya dekat situ, boleh komen dan saya akan ajukan soalan kepada pihak Touch and Go e-wallet lah. Okey, untuk usahawan saya tahu dan saya pasti memang dah ada usahawan yang menggunakan perkhidmatan Touch and Go e-wallet ni, tetapi kita mungkin tahu juga dan saya pasti juga ada juga usahawan yang belum pun daftar Touch and Go e-wallet ni. Jadi ini adalah media untuk mereka lebih tahu prosedur ataupun cara macam mana nak daftar. Jadinya ni ruang untuk mereka lah. Dan tak salah juga untuk yang dah daftar tu pun dengar pun tak ada masalah. Boleh wawarkan, boleh share kita punya FB Live ni kepada mereka yang masih belum daftar untuk manfaat bersama, insyaAllah. Okey, silakan Puan Ain. Terima kasih Cik Ain. Saya mulakan dulu sesi bengkel kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain, wakil daripada Touch and Go e-wallet. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perbadanan Usahawan Johor, PUJB, di atas kesudian pihak PUJB menganjurkan bengkel ini untuk berkongsi info kepada para peniaga, terutama para peniaga yang hadir di dalam sesi bengkel secara live ini untuk lebih mengetahui lebih terperinci mengenai sistem pembayaran tanpa tunai melalui Touch and Go e-wallet. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir ke bengkel kempen Go e-commerce onboarding bersama Touch and Go e-wallet. InsyaAllah banyak manfaat yang akan tuan-puan ketahui di dalam sesi bengkel ini. Betul kan Puan? Saya lupa nak cakap. Untuk usahawan yang nanti nak participate ataupun nak daftar dengan Touch and Go e-wallet ni, saya akan pinkan Google Form untuk you guys kalau nak daftar dekat Touch and Go e-wallet. So tengok dekat komen kita, so kalau nak daftar just click the link, so directly boleh daftar dekat situ. Okay. Betul. Teruskan. Seterusnya, sebelum itu saya mulakan bengkel kita pada hari ini, suka saya ingatkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh tuan-puan. Pertama, mohon tuan-puan untuk imbas terlebih dahulu kod QR atau klik pada link yang kita sediakan di dalam chat box untuk mendaftar kehadiran tuan-puan. Kedua, jika tuan-puan mempunyai sebarang soalan, tuan-puan boleh kemukakan di dalam chat box dan kami akan menjawab soalan-soalan tersebut sewaktu sesi soal jawab. Dan yang ketiga, yang ini kita bagi ekstra kepada para peniaga yang join bengkel ni, iaitu jika tuan-puan membuat pendaftaran permohonan pada hari ini, tuan-puan akan menerima tumbler Touch and Go e-wallet secara percuma daripada pihak Touch and Go. Okey, nampak tak saya punya ni? Okey, inilah tumbler dia. Jadi mana-mana permohonan yang berjaya daftar, kita akan bagi tumbler ni secara percuma kepada tuan-puan. Yang dah daftar tak dapat ya? Tak dapat.
Ya, yang ini hanya untuk pendaftaran baru sahaja. Okey, saya beri masa 5 minit lah ya untuk para peniaga membuat pendaftaran terlebih dahulu. Tuan-puan boleh scan ataupun just klik je dekat dalam chat box tu, kita ada sediakan Google Form. Link Google Form di situ. Puan Ain, kempen Go E-commerce ni, ini kempen di bawah Kementerian Keuangan Malaysia, MOF bersama dengan MDEC ke? Betul, betul tu Cik Ain. Di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, MOF dan juga MDEC. Yang tak silap saya, program ni dah mula daripada 1 Julai yang lepas. Betul Betul. tak? Sampai dia ada tarikh tutup ke ataupun sampai peruntukan tu habis? Oh tak, dia, daripada 1 Julai sehingga 31 Disember. Info ini nanti saya akan jelaskan secara terperinci sebab kita ada sediakan juga slide berkenaan kempen ini. Jadi rugi kalau para peniaga tak mendaftar sebab kempen ini sangat bagus dan inisiatif ini sendiri daripada pihak kerajaan kepada para peniaga di Malaysia. So usahawan pun boleh grab peluang yang ada. Tak salah, ni pun peruntukan daripada kerajaan sendiri. So untuk para usahawan, untuk memajukan usahawan perniagaan mereka. So untuk yang belum daftar, belum lagi tahu, belum guna pun Touch 'n Go e-wallet ni, try guna tahu. Sebab kita sendiri pun, saya sendiri pun kalau nak buat payment tu suka cash. Saya sendiri pun memang tak bawa cash yang banyak. Kadang-kadang tu memang tak ada cash pun dekat dalam wallet. So memang cari inisiatif yang macam ni lah. So untuk usahawan yang nak daftar, boleh scan QR code yang Puan Ain tengah paparkan dekat kita punya screen. Untuk usahawan yang baru join kita punya FB Live, hari ini kita bawakan tim daripada Touch 'n Go e-wallet berkenaan dengan cara ataupun kempen Go e-commerce onboarding. Jadinya usahawan yang baru masuk dekat kita punya live sekarang ni, boleh scan kita punya QR code yang dah dipaparkan sekarang, boleh scan ataupun daftar, boleh klik pin yang Google Form link yang kita dah pinkan dekat komen. So just click kat situ. So ada hadiah which is tumbler yang dah kita tunjukkan tadi, Puan Ain dah tunjukkan tumbler tu. Kita pun tengok sikit kat gambar ni pun ada tumbler yang akan diberikan kepada usahawan-usahawan yang baru berdaftar untuk menggunakan Touch 'n Go e-wallet. So untuk usahawan-usahawan yang dah ada menggunakan Touch 'n Go e-wallet ke, mungkin mereka boleh tag kawan-kawan mereka yang baru nak berniaga, yang belum pun guna ataupun yang memang tak tahu berkenaan dengan Touch 'n Go e-wallet ni, boleh tag mereka untuk mereka sama-sama menggunakan. Tak salah untuk kita berkongsi. Betul tu Cik Ain. Okey. Mungkin kita dah boleh start ke? Tak ada masalah. Okey. Saya teruskan bengkel kita pada hari ini.
Okay, baiklah, saya akan teruskan kepada isi kandungan bengkel kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya akan mulakan dengan pengenalan syarikat Touch 'n Go e-Wallet, kemudian mengenai ciri-ciri dan faedah sebagai rakan niaga Touch 'n Go e-Wallet. Seterusnya, info mengenai kempen terkini yang sedang dijalankan untuk para peniaga seperti iaitu Belanjawan 2021, kempen Go E-Commerce Onboarding. Selain itu, saya akan terangkan secara terperinci kepada tuan-puan senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan dan juga cara-cara untuk mendaftar sebagai rakan niaga Touch 'n Go e-Wallet. Saya juga akan kongsikan mengenai kit persediaan perniagaan untuk para peniaga yang mendaftar seperti kod QR, POSM dan juga faedah penggunaan merchant dashboard. Baiklah, saya akan memperkenalkan syarikat kami secara ringkas kepada tuan-puan. Touch 'n Go adalah e-wallet nombor 1 pilihan rakyat Malaysia. Kami adalah syarikat penyedia perkhidmatan bayaran tanpa tunai yang lebih dikenali sebagai e-wallet. Kami mempunyai lebih daripada 16 juta pengguna yang berdaftar dan 410,000 rakan niaga yang berdaftar di seluruh negara. Sistem kami ini juga mempunyai tahap keselamatan yang kuat bagi membolehkan rakan niaga kami menerima pembayaran tanpa tunai daripada pelanggan tanpa rasa ragu-ragu. Selain itu juga, rakan niaga kami akan mempunyai sistem pengurusan tunai yang lebih pintar dan selamat apabila menggunakan sistem pembayaran melalui Touch 'n Go e-Wallet. Selepas tuan-puan mengetahui sedikit sebanyak mengenai latar belakang syarikat Touch 'n Go e-Wallet, saya amat berbesar hati untuk mengajak tuan-puan usahawan yang hadir pada sesi hari ini untuk sertai kami sebagai rakan niaga Touch 'n Go e-Wallet. Banyak ciri-ciri dan faedah yang akan diterima oleh tuan-puan setelah menjadi rakan niaga Touch 'n Go e-Wallet. Antaranya, pertama, tiada sebarang caj yang akan dikenakan kepada peniaga-peniaga yang mendaftar, sama ada sewaktu permohonan maupun sewaktu jual beli bersama pelanggan. Dengan menggunakan sistem bayaran ini juga, kami akan menyediakan akses pengurusan tunai yang cekap, iaitu merchant dashboard access untuk membantu peniaga menyemak transaksi jualan dengan mudah dan tiada lagi risiko kehilangan wang tunai sewaktu perniagaan dijalankan. Selain itu, kami juga menyediakan kempen bagi meningkatkan lagi jualan perniagaan tuan-puan. Antara kempen yang pernah kami jalankan adalah seperti burger dan sate, di mana seramai 200 peniaga SME dan mikro SME yang mengambil bahagian sewaktu kempen ini dijalankan. Sewaktu kempen ini diadakan juga, pembeli akan menerima pulangan tunai atau kita lebih kenali sebagai cashback. Jadi pelanggan akan terima cashback apabila membuat pembelian dan dalam masa yang sama ia akan meningkatkan lagi jualan peniaga yang mengikuti kempen ini. Selain itu, kami juga mengadakan beberapa kempen untuk para peniaga di pasar dan juga medan selera, iaitu kempen pasar dan food court. Kempen ini melibatkan lebih 2,000 peniaga di seluruh negara. Dan kempen ini kita jalankan di seluruh negara. Servis kami ini juga terbuka kepada semua jenis perniagaan. Sama ada tuan-puan menjalankan perniagaan kecil-kecilan dari rumah maupun menjual nasi lemak, pisang goreng, menjual air balang di tepi jalan, ataupun tuan-puan berniaga menggunakan food truck pun boleh mendaftar dengan Touch 'n Go e-Wallet. Atau tuan-puan mempunyai kedai runcit, sama ada persendirian fizikal kedai atau di kedai yang di dalam pusat membeli belah, juga boleh mendaftar sebagai rakan niaga Touch 'n Go e-Wallet. Kami juga menyediakan kit set kepada peniaga-peniaga yang mendaftar, iaitu kit sokongan persediaan perniagaan serta latihan kepada para peniaga yang baru mendaftar. Ini membantu tuan-puan untuk
memberitahu kepada pelanggan bahawa tuan-puan kini telah boleh menerima pembayaran secara Touch 'n Go e-wallet. Kempen terkini yang sedang kita jalankan oleh pihak Touch 'n Go e-wallet untuk para peniaga ialah Belanjawan 2021, kempen Go E-commerce Onboarding. Kempen ini merupakan inisiatif daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia iaitu MDEC dan juga Kementerian Kewangan Malaysia MOF di bawah Belanjawan 2021. Kempen ini menggalakkan penggunaan pembayaran tanpa tunai oleh para peniaga di Malaysia selain membantu para peniaga meluaskan lagi jangkauan pemasaran mereka dengan menggunakan pembayaran secara digital. Kempen ini diadakan dari 1 Julai 2021 sehingga 31 Disember. Dengan menyertai kempen ini, para peniaga yang baru mendaftar dengan Touch 'n Go e-wallet akan menerima kit persediaan perniagaan secara percuma dan juga subsidi sebanyak RM20. Kempen ini terbuka bagi semua kategori perniagaan SME dan Micro SME. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, tuan-puan juga boleh mendaftar secara offline maupun online. Kalau offline, tuan-puan hanya perlu mengisi borang dan hantar kepada merchant specialist Touch 'n Go e-wallet atau mendaftar secara online melalui aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Peniaga yang layak untuk mendapatkan subsidi ini adalah peniaga yang baru mendaftar. Kedua, tuntutan kali pertama sepanjang tempoh kempen ini dijalankanlah, dan perlu mempunyai minimum 1 transaksi jualan yang berjaya selepas akaun tuan-puan diaktifkan. Seterusnya, untuk menjadi rakan niaga Touch 'n Go e-wallet, senarai dokumen yang akan saya tunjukkan sebentar nanti diperlukanlah daripada pihak tuan-puan untuk membuat permohonan untuk pendaftaran sebagai rakan niaga Touch 'n Go e-wallet. Kami hanya memerlukan 3 dokumen sahaja, iaitu pertama, salinan kad pengenalan pemilik depan dan belakang. Kedua, kita perlukan salinan SSM yang lengkap berserta ataupun lesen operasi perniagaan yang sah. Dan yang ketiga, kita hanya perlukan penyata bank 1 bulan yang terkini. Jadi dengan 3 dokumen sahaja, tuan-puan hantar kepada kita, submit pada kita, kita dah boleh memproses permohonan daripada pihak tuan-puan. Puan Ai, kalau saya boleh tanya, penyata bank tu, adakah memang kena akaun company ataupun tidak? Okey, sebenarnya ini bergantung kepada peniaga sendiri. Sama ada kalau peniaga ini membuat pendaftaran menggunakan SSM, jadi pihak peniaga perlu menyertakan penyata bank syarikat. Kita akan semak nama SSM dan juga nama yang ada di dalam penyata bank. Tetapi jika perniagaan itu adalah enterprise, sebab enterprise dia tidak wajib untuk ada dia punya penyata bank company, dia boleh juga sertakan personal bank account dia. Ataupun kalau peniaga tu adalah individual trader ni adalah persendirian perseorangan. Jadi dia boleh provide pada kita penyata bank persendirian lah. Okay. Jadinya kalau usahawan-usahawan yang masih belum ada akaun bank pun jangan risau, masih boleh daftar gunakan Touch 'n Go e-wallet ni. Kalau ada lagi bagus, tak ada masalah. Betul. So lagi senang kita nak tengok transaksi duit tu dekat bank syarikat. Betul. So untuk usahawan pun dia senang juga sebenarnya sebab kami punya grant ataupun banyak grant daripada usahawan ataupun agensi-agensi kerajaan pun nak perlukan akaun syarikat. Jadinya tak salah untuk usahawan ada akaun syarikat. Okey. Tapi untuk yang Touch 'n Go e-wallet ni, kalau you guys tak ada paksaan, masih boleh daftar. Masih boleh daftar. Jangan risau, tuan-puan boleh hubungi merchant specialist kita nanti untuk pertanyaan lebih lanjut lah mengenai penyata bank. Nanti merchant specialist kita boleh advise masa permohonan dibuat.
Okey, saya teruskan kepada slide bengkel kita hari ini. Jap. Boleh ke Ya. saya nak tanya? Mungkin orang nak tahu, pernah ke pendaftaran yang dibuat tu di-reject? Pernah ke? Okey, pernah. Yang ini selalulah kerana kita ada kadang-kala dokumen yang di-provide pada kita tu tidak jelas. Contoh ya, salinan kad pengenalan. Dia kadang-kadang ada peniaga yang hantar bahagian hadapan saja. Photostat muka depan saja, muka depan belakang tak lengkap. Ataupun salinan photostat tu terlalu kabur. Jadi berkemungkinan yang itu adalah quality of document yang dihantar pada kita tu. Menyebabkan kita reject. Kita tak 100% direct reject. Kalau untuk permohonan melalui offline, melalui kita punya merchant specialist, kebiasaannya merchant specialist kita akan hubungi balik peniaga-peniaga yang mendaftar dan kita akan advise peniaga-peniaga ni untuk hantar balik dokumen tu. Kemudian kita akan proses semula. Jadinya usahawan kalau nak hantar dokumen tu pastikan ianya sangat jelas. Memang kita boleh nampak lah, macam kalau hantar tu kita boleh baca, macam ni kita boleh nampak. Janganlah yang kabur, kadang-kadang dia just snap picture je, janganlah macam tu. So nanti di reject, kena buat lagi sekali. So untuk mempermudahkan, smoothkan proses permohonan, hantarlah dokumen yang jelas untuk proses tu selesai dengan cepat. Betul. Sebab kalau contohnya permohonan tu ditolak, nanti dia akan ambil masa lagi untuk kita proses semula. Biasanya kita proses tu 2-3 hari dah settle dengan macam specialist kita, tapi terpaksa lagi kita sambung lagi, delay lagi untuk submit semula. Okay. Saya teruskan kepada slide seterusnya. Saya pasti ramai di kalangan tuan-puan yang tak sabar lagi untuk mendaftar. Saya cadangkan cara pendaftaran cara pendaftaran juga amat mudah. Tuan-puan boleh pilih sama ada mendaftar melalui aplikasi Touch 'n Go e-wallet ataupun secara offline. Saya akan tunjukkan cara-cara kepada tuan-puan untuk mendaftar sebagai rakan niaga Touch 'n Go. Pertama, pendaftaran melalui aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Saya sarankan tuan-puan sediakan terlebih dahulu dokumen seperti nombor pendaftaran perniagaan, nombor akaun bank, alamat perniagaan dan alamat email. Bagi memastikan proses permohonan secara aplikasi ini berjalan dengan lancar. Selepas itu, tuan-puan hanya perlu membuka aplikasi Touch 'n Go e-wallet dan tekan pada ikon merchant rakan niaga tadi. Kemudian, tuan-puan perlu tekan pada sign up as merchant dan pilih kategori SME. Sebab peniaga kita SME kan, pilih kategori SME. Seterusnya, tuan-puan boleh ikuti sahaja langkah-langkah selanjutnya seperti memasukkan nombor pendaftaran, pilih kategori perniagaan dan memasukkan butiran perniagaan seperti alamat, nombor telefon. Apabila permohonan tuan-puan sudah lengkap dengan memasukkan semua info yang diminta, tuan-puan hanya perlu tekan butang hantar dan dengan ini permohonan tuan-puan telah berjaya diterima oleh pihak Touch 'n Go e-wallet. Mudah kan? Proses dia hanya 3 dokumen diperlukan. Masukkan information tadi di dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Langkah yang sangat ringkas untuk mendaftar jika tuan-puan memilih membuat pendaftaran secara aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Seterusnya, tuan-puan juga boleh mendaftar secara offline iaitu melalui merchant specialist Touch 'n Go e-wallet. Tuan-puan hanya perlu menyediakan dokumen yang saya maklumkan seperti yang saya nyatakan tadilah, seperti salinan IC, salinan SSM ataupun lesen perniagaan dan juga penyata bank yang terkini. Di sini saya ingin memperkenalkan 2 pegawai merchant specialist Touch 'n Go e-wallet yang boleh dihubungi oleh pihak tuan-puan iaitu Encik Razif dan juga Encik Ahmad. Encik Razif dan Encik Ahmad juga ada join live session ni. Boleh lambai-lambai sikit? Okey. So 2 pegawai ini adalah merchant specialist kita yang boleh dihubungilah. Jadi jika tuan-puan nak submit pendaftaran,
boleh hubungi kedua-dua merchant specialist kita, ataupun ingin maklumat lanjut pun boleh bertanyalah dengan dua pegawai ini. Okay, merchant specialist kita adalah Encik Muhammad Razif dan juga Encik Ahmad. Ini adalah nombor telefon merchant specialist kita dan juga ada alamat email. Jadi tuan-puan boleh screenshot ataupun snap foto info ni sebagai simpanan dan rujukan selepas sesi bengkel kita ni lah. Jadi dua pegawai ni akan uruskan permohonan tuan-puan daripada A to Z. Jadi dia akan collect semua dokumen dan juga akan buat submission dalam sistem Touch 'n Go e-wallet nanti. Okey. Seterusnya. Puan Ain, kalau macam tadi Puan Ain cakap, kalau permohonan tu ambil masa dalam 2 hari ke 3 hari macam tu, notification sukses tu selalu keluar daripada macam mana? Dekat email ke ataupun macam mana? Okay, normally kita akan hantar notification melalui email. Jadi peniaga-peniaga yang mendaftar, apabila permohonan tuan-puan berjaya didaftarkan, maknanya akaun tuan-puan dah diaktifkan, pihak Touch 'n Go e-wallet akan menghantar notifikasi melalui email yang didaftarkan lah. Maknanya jika tuan-puan bagi email abc@gmail.com.my, jadi email itulah yang akan menerima email daripada pihak Touch 'n Go e-wallet. Jadi macam kit set pula, jika tuan-puan membuat permohonan melalui merchant specialist kita akan sediakan kit set, kit persediaan perniagaan tadi kepada tuan-puan. Tetapi jika tuan-puan membuat permohonan melalui aplikasi Touch 'n Go e-wallet, yang itu kita akan post kit set tersebut daripada pejabat HQ kita lah di KL. Okey, saya teruskan ya ke slide seterusnya. Selepas permohonan tuan-puan berjaya didaftarkan, pihak kami akan menyediakan kit sokongan perniagaan kepada peniaga-peniaga yang mendaftar secara percuma. Okey. Pihak kami akan sediakan kit kod QR beserta standi dan juga pelekat cermin untuk peniaga yang berjaya mendaftar. Okay, saya tunjukkan contoh kit yang kita akan provide. Ini adalah standi QR code untuk Touch 'n Go e-wallet. Ini QR code lah. QR code dia beserta dengan standi. Dan yang ini adalah Do It Now. Boleh nampak ke? Sekejap gambar tak clear. Okay. Yang ini adalah Do It Now QR Touch 'n Go e-wallet. Dan ini adalah pelekat cermin yang kita akan provide secara percuma. Kit ini pihak kita akan bagi kepada para peniaga yang mendaftar secara percuma sebagai permulaan persediaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga boleh display di lokasi perniagaan. Jadi pelanggan boleh tahulah peniaga sekarang boleh menerima pembayaran melalui Touch 'n Go e-wallet. Okey, untuk kod QR dan juga POSM, tuan-puan akan menerima dua jenis kod QR, iaitu QR Touch 'n Go e-wallet dan juga Do It Now QR Touch 'n Go e-wallet. Apa perbezaan bagi kedua-dua kod QR ini? Beza kedua-dua kod QR ini adalah QR Touch 'n Go e-wallet hanya boleh menerima bayaran daripada pengguna aplikasi Touch 'n Go e-wallet sahaja. Maknanya user yang dah mendaftar dengan Touch 'n Go e-wallet sahaja yang boleh scan QR code tu. Yang warna biru ni ya. Yang warna biru ni. Hanya pengguna Touch 'n Go e-wallet sahaja yang boleh scan buat pembayaran menggunakan QR code ni. Manakala untuk Do It Now QR Touch 'n Go e-wallet boleh menerima pembayaran daripada pengguna e-wallet yang lain. Seperti Grab, Boost, Shopee ataupun pengguna bank apps seperti MAE Maybank. Jadi pengguna-pengguna e-wallet ataupun bank apps yang lain ni, mereka boleh membuat pembayaran kepada peniaga hanya dengan scan QR Do It Now yang kita provide ni kepada peniaga ni tadi. Jadi dengan Do It Now QR Touch 'n Go e-wallet ni, tuan-puan tidak perlu lagi lah kod QR yang lain. Sebab dengan Do It Now ni sahaja boleh menerima pembayaran daripada pelbagai pelanggan. Macam yang ini tadi hanya daripada pengguna Touch 'n Go e-wallet.
Cuma yang ini kelebihan dia, tuan-puan boleh menerima pembayaran daripada semua pelanggan e-wallet yang lain. Display 2 QR code ni sahaja dah memudahkan dah kepada tuan-puan sewaktu perniagaan lah. Tak perlu dah nak display QR code daripada daripada syarikat yang lain. Dengan display 2 QR code yang Touch 'n Go e-wallet sediakan kepada tuan-puan, tuan-puan dah boleh dah menerima pembayaran daripada pelbagai pelanggan. Seterusnya, selain kit sokongan perniagaan, kami juga menyediakan Merchant Dashboard Access di aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Dengan aplikasi dengan Merchant Dashboard Access ni dapat membantu tuan-puan untuk mengurus dan memantau perniagaan di hujung jari sahaja. Sebagai contoh, Cik Ain berniaga, tapi Cik Ain ada letakkan pekerja yang akan uruskan gerai Cik Ain tu. Jadi Cik Ain tak perlu berada di lokasi. Tapi dengan menggunakan Merchant Dashboard Access ini, Cik Ain boleh memantau aktiviti jualan tidak kira berada kat mana. Cik Ain ada di rumah ke, atau Cik Ain sedang bekerja ke, ataupun berada di luar lokasi perniagaan lah. Boleh memantau aktiviti jualan ni. Contohnya ini kebiasaannya ini amat sesuai kepada para peniaga yang tidak berada di lokasi perniagaan lah. Jadi kalau macam tuan-puan memang ada di lokasi perniagaan, memang menguruskan perniagaan sendiri, amat bagus juga sebab tuan-puan akan menerima notifikasi melalui Touch 'n Go e-wallet ni. Jadi boleh semak transaksi harian dan juga settlement report daripada Merchant Dashboard Access. Okey, saya teruskan kepada slide seterusnya. Okey. Ini adalah detail mengenai Merchant Dashboard ya. Merchant Dashboard Access ni juga boleh diguna pakai di mana-mana. Maksudnya macam saya maklumkan tadilah, tuan-puan hanya perlu tukar profil pengguna kepada profil peniaga sahaja. Tidak kira berada di rumah ataupun di lokasi perniagaan. Merchant Dashboard Access ni boleh dibuka di mana-mana melalui Touch 'n Go e-wallet apps. Dapat banyak faedah penggunaan Merchant Dashboard Access ni, antaranya pertama, tuan-puan boleh menerima notifikasi pembayaran dan juga laporan penyelesaian harian, iaitu statement report tadi. Selain itu juga tuan-puan boleh memantau transaksi jualan, prestasi dan laporan perniagaan sehingga 90 hari yang lalu. Maknanya kita simpan history transaksi ni sehingga 90 hari di dalam Merchant Dashboard Access ni. Jika tuan-puan tak sempat nak download ke ataupun nak semak, tuan-puan boleh semak pada hari yang berikutnya sehingga 90 hari. 3 bulan kita simpan data ini di dalam Merchant Dashboard. Tuan-puan juga boleh membuat tetapan sehingga 3 orang staff yang bekerja dengan tuan-puan bagi setiap cawangan. Maksudnya kalau contohnya tuan-puan ada satu cawangan, maknanya satu kedai, okey. Tuan-puan boleh tetapkan sebanyak 3 orang staff untuk menerima notifikasi jualan. Jadi bila pembayaran dibuat, staff-staff tuan-tuan akan terima notifikasi ini. Jadi dia amat mudahlah. Jadi bukan sahaja tuan-puan yang menerima notifikasi ini, pekerja tuan-puan pun akan terima notifikasi. Terutama sekali kepada staff-staff yang menjaga perniagaan tuan lah sewaktu hari perniagaan dijalankan. Okey, seterusnya. Okey. Kita sudah hampir ke penghujung sesi sudah sebenarnya. Oleh itu saya bagi memberi lebih inspirasi kepada tuan-puan semua, saya akan kongsikan 2 video yang mengisahkan pengalaman rakan niaga kami iaitu Puan Mary, pemilik Mary Nasi Lemak, dan juga Chef Bob iaitu pemilik perniagaan Mi Pablo. So tuan-puan boleh dengar dia punya experience dia menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Hai, saya nama Mary, saya penjual ke Nasi Lemak N Bihun.
Ya, saya tu dulu kerja punya tempat Vivo, saya kerja, saya punya cleaner, queue service. Saya kerja, lepas tu pertama Covid, dia orang tutup. Kerja pun tak ada. Kita punya bos company ni kan nak buka, tapi langsung tak buka. Sudah 6 bulan dah. Kita tak boleh tunggu. Kita ada anak-anak. Buang tak ada. Nak bayar rumah sewa, nak kasih anak makan pun banyak susah kita orang. Saya punya saudara, mak, adik semua cakap kita bisnes Naslima, kita cuba. Saya jual dekat dari mula-mula troli. Troli lepas-lepas aku jual sudah 2 bulan lebih. Lepas tu orang customer ada masuk Facebook. Lepas tu Bandaria semua mari ada tolonglah pagi saya ni kedai semua. Okey, saya pagi bangun pukul 3, lepas tu kita masak Naslima, mihun goreng semua siap-siap pukul 6. Lepas tu kita lipat pukul 6.30, lepas tu aku lalu sini pukul 6.45 aku jalan sini jual Naslima. Saya sekarang ingat tercinggung wallet banyak bagus. So, kita boleh selamat, kita tak ambil cash, kita tak payah takut. Kadang-kadang datang ada orang cakap tak ada wang lah, itulah limau, kita pun tak payah takut lah. Sekarang saya cakap ada tercinggung wallet ada, kita boleh scan. Sekarang saya cakap lah kalau tercinggung e-wallet banyak senang. Lepas tu saya macam orang bisnes, saya nak kasih recommend dia orang banyak senang bagus. Hai, saya nama Mary, memilih Mary and Nasma Mihun. Don't enjoy, lebih banyak ekstra. Nama saya Chef Bob, saya dari Shah Alam, professional trained chef. Used to work in a commercial kitchen. And then after that, I opened my own company, which is a catering business. And then due to PKP, kita punya business down lah. So after that, I terpaksa cari cara yang cepat untuk tanggung my family. So that's where Mi Pablo stall come out. Sebelum ni saya pernah kerja dengan few hotels and restaurant, juga dengan airline catering, offshore catering. Saya pernah run a few central kitchen, juga pernah own 2 restoran lah sebelum ni. Kita baru start dalam 2 bulan. Actually Mi Pablo ni dia dah ada food pace. So our food pace is about 1 year already. But due to PKP, I buat pace tu jadi I punya main business. So I buka stall ni. So we cook our noodles by using our pace lah. Our brand name is Mi Pablo. Nama Pablo ni bagi I sangat strong, and our product is actually for noodles. So dia jadilah Mi Pablo. Kita dapat Tak Cenggo team datang approach kita, cakap pasal you can go cashless, and kita sangat teruja lah untuk pakai Tak Cenggo e-wallet ni dengan pandemik sekarang, especially dekat Bukit Jelutong ni, it's a red zone. So kita lagi prefer orang bayar guna Tak Cenggo e-wallet lah. Lagi senang nak handle sebab kita tak ada masalah untuk duit tu akan short ke, and duit tu akan directly masuk dalam account kita within 1 working day, which is very impressive. And other than that, it's all on the pandemic punya side lah. Kita dapat control COVID-19 ni dengan menggunakan e-wallet. So we prefer cashless than paying by tunai. On the merchant dashboard, very convenient, sangat senang. Orang yang buta IT pun, saya rasa sekejap je dia boleh cekap lah gunakan dashboard Tak Cenggo ni. And notification dia sangat jelas, dia punya interface dia pun sangat mudah, dan it's very convenient. Hopefully lagi ramai lagi yang akan go for e-wallet lah. Hai, nama saya Chef Bob, saya pemilik Mi Pablo. Jom enjoy lebih banyak ekstra dan bayar menggunakan Tak Cenggo e-wallet. Okey, itu adalah 2 video mengisahkan pengalaman rakan niaga kita. Okey. Puan Aim, mungkin saya nampak ada daripada Encik Luqman, dia minta Puan Aim mungkin boleh sharekan semula specialist yang tadi yang Encik Razif dan juga Encik Ahmad tu. Mungkin boleh sharekan semula nama, dengan email ataupun nombor telefon. Mungkin ada yang baru masuk tak sempat nak tengok. So ini adalah contact number. Sekiranya tuan-puan nak berhubung berkenaan pertanyaan lebih atau nak tahu macam mana nak hantar borang ke, tak nak guna aplikasi, nak guna offline. So ini adalah nombor yang tuan-puan boleh contact lah.
Puan, macam tadi video tu nampak macam ada dua perniagaan Peniaga. mungkin makanan. Untuk Touch and Go e-wallet ni, dia yang pastinya dia bukanlah fokusnya kepada pembuatan sahaja. Dia mungkin Betul. boleh juga cater kepada perkhidmatan. Betul. Kita cater untuk semua kategori perniagaan seperti yang saya maklumkan tadi, tidak kira sama ada tuan-puan membuat perniagaan F&B, jual berniaga di pasar malam, ataupun tuan-puan buka di medan selera. Tuan-puan juga jika menjual pakaian ataupun penyediaan servis, ataupun tuan-puan ada membuat servis servis lah untuk macam untuk pelanggan-pelanggan pun boleh mendaftar dengan Touch and Go e-wallet. Tidak tertakluk kepada perniagaan F&B semata-mata. Okey, untuk yang macam usahawan-usahawan yang macam dia ada tempoh limit ke, usahawan tu baru daftar SSM, baru sebulan ke, ataupun dalam tempoh 6 bulan ke, ataupun baru daftar dah boleh apply untuk Touch and Go e-wallet ni, macam mana? Okey, jika tuan-puan peniaga-peniaga ni baru sahaja mendaftar SSM, selagi SSM tu boleh dicetak untuk full set, termasuk CJ dan juga maklumat perniagaan, maknanya tuan-puan dah boleh mendaftar dah dengan Touch and Go e-wallet. Walaupun baru 1 hari dah boleh daftar dah boleh pakai dah. Betul. As long as permohonan salinan SSM tu memang dah aktif dan dah didaftarkan lah. Okey. So usahawan yang baru berniaga, baru berjinak-jinak buat part time ke, dah ada SSM ke, tak salah untuk daftar kita menggunakan Touch and Go e-wallet ni. Betul. So ada lagi ke yang puan nak kongsi? Okey, untuk usahawan yang mungkin baru masuk ataupun terlepas tadi yang awal-awal, so yang puan Ain sharekan sekarang adalah nombor kontak yang tuan-puan boleh kontak. Sekiranya ada masalah ataupun nak tanya lebih berkenaan dengan Touch and Go e-wallet ni, boleh kontak dua nama ni, which is Encik Muhammad Rasif dan juga Encik Ahmad. So tuan-puan boleh kontak ataupun boleh email mereka. Tak ada salah. Betul. Untuk yang baru masuk juga, kita dekat bahagian komen, kita ada pinkan Google Form yang tuan isikan Google Form tersebut. Ada lagi ke apa lain? So far saya akan terus ke slide seterusnya, iaitu slide yang terakhir. Okey. Jadi yang ini saya providekan semula lah bagi tuan-puan yang belum mendaftar di awal sesi bengkel ini. Tuan-puan boleh mengimbas kod QR ni untuk mendaftar kehadiran tuan-puan lah. Selepas seperti yang saya maklumkan di awal sesi, jika tuan-puan mendaftar permohonan pada hari ini, selepas sesi ini berlangsung, tuan-puan akan mendapat tumbler Touch and Go e-wallet secara percuma. Yang ini advantage lah kepada peniaga-peniaga yang join sesi bengkel bersama Touch and Go e-wallet dan juga PUJB ni. Bagi tuan-puan yang dah mendaftar, tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh ajukan soalan tuan-puan di dalam chat box. Nanti kita akan jawablah sewaktu sesi Q&A nanti. Puan, saya nak ada yang tanya dekat sini, tapi saya tahu ini mungkin tersimpang sikit. Dia bukan berkenaan dengan Touch and Go. Tapi yang saya nampak kat sini, macam mana nak upgrade Go Plus tu sebagai pengguna Touch and Go e-wallet. Dia nak tanya soalan tu. Mungkin kalau Cak Ain boleh jawab ataupun dia boleh pergi ke website yang mana untuk tahu maklumat tersebut ke? Okey. Kalau untuk Go Plus, untuk secara terperinci saya cadangkan yang bertanya tadi, boleh direct sahaja dari dalam Touch and Go e-wallet apps. Klik di bahagian Go Plus, dekat situ pun kita ada sediakan dah FAQ untuk user-user yang berminat untuk extend untuk Go Plus. Okay. So untuk Puan Welo, boleh pergi ke apps Touch and Go e-wallet, boleh tengok dekat situ. Tak pun pasti kalau kita search dekat Google pun ada website Touch and Go, boleh tengok dekat situ, tak ada masalah. Betul tak? Betul. Sebabnya di dalam FAQ tu juga ataupun Puan Welo tadi yang tanya tadi Puan boleh direct kepada website kita, sebab di dalam website kita tu kita ada tunjukkan juga cara-cara
untuk memudahkan Puan untuk terus membuat proses tersebut. Betul, saya pun sempat juga melihat website tadi. So untuk usahawan juga kalau nak tahu lebih details berkaitan dengan Touch 'n Go e-wallet ni boleh pergi dekat website Touch 'n Go e-wallet. Apa yang Puan Ain terangkan tu sama. Tak ada simpang sikit, tak ada. Saya tengok sama. So tuan-puan boleh tengok dekat situ. Kalau tak faham lagi ada FAQ dekat situ, ataupun tak faham juga macam mana nak daftar, boleh tanya dengan Cik Razil dan Cik Ahmad tadi. InsyaAllah mereka akan jawab. Cik Ain, kalau ada soalan daripada audiens, mungkin kita boleh start utarakanlah sementara kita tunggu yang lain-lain untuk scan QR code ni. Saya dah ajukan soalan tahu. dah lagi advance, saya dah ajukan soalan dah awal dah. Mungkin juga mereka ni tak ada soalan sebab penerangan Puan Ain saya rasa sangat ringkas dan padat yang saya rasa senang nak faham. Kalau saya tengok macam senang sangat nak faham, dan kalau saya pengguna ataupun saya peniaga pun saya rasa saya senang nak daftar, boleh pergi dekat apps terus kan untuk pengguna Touch 'n Go ni. So saya rasa mereka senang faham untuk pembentangan Puan Ain ni. Saya kata terima kasih juga lah untuk pembentangan yang sangat ringkas dan padat ni. Cuma saya nak tambahkan sikit lah. Sewaktu tempoh MCO ni, waktu pandemik ni, kegunaan e-wallet Touch 'n Go ni sangat membantu kepada para peniaga. Terutama tempoh pandemik ni memang ramai sangat peniaga baru. Yang baru untuk menjadi usahawan lah. Maksud saya, sama ada tuan-puan yang membuat perniagaan daripada rumah, ataupun tuan-puan memang membuka kedai ataupun membuka gerai di tepi jalan. Menggunakan Touch 'n Go e-wallet apps ni, pembayaran secara e-wallet ni sangat-sangat membantu sewaktu pandemik ni lah. Sebabnya pelanggan akan lebih memilih membuat pembayaran secara e-wallet kerana mereka nak mengelakkan sentuhan fizikal, memegang duit untuk beri duit secara cash. Sebab tu nanti bila contohnya ada buat pulangan duit kan, baki duit tu nanti dia nak pegang balik sebab kita pun tak tahu duit tu daripada mana. Jadi untuk mengelakkan ni tadi dalam tempoh waktu COVID ni memang sangat-sangat membantu, sama ada kepada para peniaga maupun pelanggan tu sendiri. Sekarang ni kita punya pelanggan kita sekarang ni sangat, pada saya dia dah upgrade. Kalau kita compare daripada tahun-tahun terdahulu, memang ramai pengguna pun masih lagi ragu-ragu nak menggunakan menggunakan e-wallet ni sendirilah. Tetapi selepas waktu negara kita dah dilanda dengan wabak COVID-19 ni, memang pengguna kita pun dah ramai, peniaga pun ramai mendaftar dengan kita. Sebab dia dah tahu dah, ada kesedaran dah apa kelebihan penggunaan pembayaran secara Touch 'n Go e-wallet terutama sekali lah. Saya setuju dengan Puan Ain tu. Dan saya rasa kalau menggunakan Touch 'n Go e-wallet juga, transaksi online tersebut telah direkodkan dekat dalam bank. Dekat ada juga kita punya statement bank. Jadinya benda tu berguna untuk kita macam usahawan nak tengok rekod-rekod jualan ataupun pihak nak kita tak tahulah perniagaan tu aktif ke tidak, semua berkenaan menggunakan penyata bank tersebut. So usahawan yang macam nak apply grant semua, memang kami sendiri pun kalau memang kita akan minta bank statement, jadinya memang kita akan tengok kat situ aktif ke tak aktif ke. So ini adalah salah satu cara untuk orang kata senang usahawan tu, nak tak payahlah nak pergi bank, nak bank in. Ini adalah satu cara untuk orang buat transaksi tu, kita boleh tengok transaksi tu, oh betul ini luar bandar. Kadang kita tengok diorang macam habis niaga satu hari nak kena pergi bank in duit tersebut. Jadinya macam ini dah ada jalan senang, jalan mudah. So just daftar, so orang tinggal bayar gunakan Touch 'n Go e-wallet. Kurangkan penggunaan cash. Tapi
pastikan duit tersebut masuk dekat bank anda. Macam tu lah. Betul. Sebabnya macam pihak Tashenggo, e-wallet memang kita akan buat statement pembayaran kepada peniaga tu direct kepada bank account peniaga tu sendiri. Seperti apa yang telah didaftarkan. Jika kita juga terbuka kepada para peniaga tu dia nak decide menggunakan bank account yang mana. Kita tak kisah. As long as pemilik bank account tu adalah peniaga itu sendiri. Dia tak bolehlah guna bank account, contohnya perniagaan tu didaftarkan atas nama Encik Ali, tapi Encik Ali nak guna bank account anak dia. Yang tu tak boleh. So memang kena guna bank statement Encik Ali itu sendiri. Pada bank syarikat, itu pula macam mana prosesnya? Okey, kalau kepada bank syarikat, ada setengah syarikat ni dia ada beberapa pemilik. Jadi kalau untuk yang itu, kita sarankan kalau menggunakan bank account syarikat, tiada masalah. Sebabnya memang SSM tu didaftarkan atas nama syarikat dan juga bank tu adalah bank syarikat lah. Bank account syarikat. Tetapi kalau contohnya perniagaan enterprise ke, yang itu biasanya dia ada beberapa pemilik ke ataupun pemilik tunggal ke. Jadi kita akan tengok nama pemilik itu tadi mengikut daripada senarai yang telah didaftarkan di dalam SSM. Jika pemilik itu tadi tiada di dalam senarai pendaftaran SSM tadi, kita tidak boleh terimalah. Nanti contohnya kalau tuan-puan membuat permohonan melalui offline, rujuk kepada kita punya merchant specialist, merchant specialist kita akan maklumkanlah, akan advise lah kepada tuan-puan, dokumen ni tidak boleh digunakan. So nanti dia akan maklumkan secara detail jika perlu membuat penambahbaikan ataupun kemaskini dokumen-dokumen yang telah diberi. Jadi kalau macam at the first dia daftar atas akaun peribadi, memang akaun dia, sebab masa tu belum ada akaun syarikat pula. So mungkin selepas 2 bulan kemudian dia ada akaun syarikat. So dia boleh tukar daripada akaun A kepada akaun B ke? Boleh. Dengan cara peniaga yang telah mendaftar dan dah ada akaun di Tashenggo e-wallet, tuan-puan hanya perlu menghubungi merchant helpdesk yang kita sediakan, sama ada melalui email ataupun telefon. Normally telefon memang dia line very busy. Saya cadangkan tuan-puan hanya log je request tuan-puan tu melalui website kita. Jadi pihak Tashenggo e-wallet kita akan verify dokumen-dokumen yang tuan maklumkanlah. Contohnya tuan perlu sertakanlah sekali bank statement yang terkini. Jadi nanti pegawai di merchant helpdesk kami akan buat semakan dan akan mengemaskini akaun tuan yang ada di dalam sistem. Jadi mereka perlu bagi dokumen bank akaun yang pertama dengan akaun yang kedua yang diorang nak daftarkan tu sekali dekat dalam email tersebut. Betul. Nanti kita punya merchant helpdesk akan sarankanlah, contohnya kalau tuan-puan log report tanpa menyertakan apa-apa dokumen, pegawai kita akan maklumkan apa dokumen yang diperlukan sebagai supporting dokumen sebelum mereka membuat apa-apa kemaskini di dalam akaun Tashenggo e-wallet tuan-puan. Jelas, padat. Saya rasa cukup penerangan Puan Ain tu. Alhamdulillah. saya macam dengar pun senang nak faham. Tak ada masalah untuk usahawan. Saya rasa bukan usahawan bandar dan juga luar bandar juga senang nak faham untuk macam mana nak daftar. Macam mana kalau ada isu atau ada masalah, boleh refer direct dekat macam spesialis. Jangan pergi dekat orang lain. Jangan tiba-tiba ada call scam-scam tu semua, jangan. Pergi direct. Pergi direct je dengan merchant specialist kita. Sebab Encik Ahmad dan juga Encik Razif ni memang kita punya merchant specialist yang kita focusing di bahagian Southern. Jadi jika ada apa-apa application dari Southern macam Johor, memang dua pegawai ni memang merchant specialist kita yang berada di Johor. Jadi jika tuan-puan ada masalah, boleh hubungi direct pada Encik Razif dan juga Encik Ahmad. Okey, saya rasa boleh
yang baru masuk ataupun terlepas boleh ambil nombor kontak Encik Razif ataupun boleh tengok kita pergi siaran ulangan, tak ada masalah. Kita punya Google live ni akan ada dekat Facebook kita sentiasa, tak akan pernah padam. Jadinya tuan-puan boleh tengok semula macam baru masuk dan nak habis-habis ni kadang-kadang baru masuk ke. So korang boleh tengok kita punya ulangan nanti. Start macam mana Puan Ain terangkan dokumen, supporting dokumen, cara nak daftar, semua Puan Ain dah terangkan tadi. So tuan-puan boleh daftar menggunakan Touch 'n Go e-wallet sebagai salah satu medium pembayaran untuk tuan-puan. Dan saya rasa tak ada masalah pun untuk daftar dan ia memudahkan perniagaan tuan-puan. Dua-dua selamat insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa lagi ke Puan Ain saya rasa untuk petang ni? So far itu saja dari saya. Okay, kalau macam tu daripada tim Touch 'n Go Street adakah apa-apa yang nak dikongsikan sebelum kita tutupkan sesi kita pada petang ni, insya-Allah? Adakah? Rasa tak ada? So far tak ada. Tak ada. Okey. Cik Razif dengan Cik Ahmad tu dah tak sabar tu. Handphone dia tengah ringing tu. Orang dah Mungkin kontak. Cik Azil dengan Cik Ahmad sendiri boleh say hi ke kepada semua pengguna nak tengok. Betul. Ada yang dah contact kita lah. So, kan, betul. So kita akan guide lah daripada A sampai Z dan dalam masa yang sama juga kita akan beri penjelasan yang lebih lagi untuk diorang lebih faham, insya-Allah. Dan ada yang dah daftar pun dengan kita baru-baru ni. Ya ke? Alhamdulillah. Hebat ni. Usahawan orang Johor ni memang hebat-hebat. Saya rasa untuk usahawan-usahawan yang macam yang dah ada Touch 'n Go, dah gunakan pun Touch 'n Go e-wallet ni boleh blastkan information ni kepada usahawan-usahawan yang baru, usahawan-usahawan yang berada di luar bandar khususnya sebab kita memang fokuskan, saya rasa kalau kat bandar ni memang ada ramai orang guna Touch 'n Go e-wallet, tetapi yang dia berada di luar bandar ataupun usahawan-usahawan yang berada di luar bandar mungkin kurang kesedaran mereka, jadinya tak salah untuk berkongsi lah. Kalau saya balik kampung sendiri pun saya rasa walaupun dah lama tak balik kampung, kalau saya balik kampung sendiri pun saya rasa macam tak ramai yang guna Touch 'n Go e-wallet ni, jadinya mungkin boleh wawarkan maklumat tersebut untuk mereka gunakan Touch 'n Go e-wallet insya-Allah. Jadinya untuk petang ni ada apa-apa lagi? Kalau tak ada saya nak tutup sesi kita pada petang ini insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, Puan Ain, sepatah dua kata mungkin ucapan terakhir. Ucapan terakhir. Marilah semua usahawan-usahawan dari negeri Johor daftar dengan Touch 'n Go e-wallet. Banyak kelebihan jika tuan-puan menjadi rakan niaga Touch 'n Go e-wallet. InsyaAllah semua transaksi yang melalui Touch 'n Go e-wallet ini selamat dan sistem yang kita provide kepada tuan-puan pun adalah sistem yang sangat kuat lah. Maknanya tidak perlu ada rasa ragu untuk mendaftar dengan Touch 'n Go e-wallet. Dan kita punya support team juga bersedia untuk membantu tuan-puan terutama daripada untuk sewaktu buat permohonan maupun selepas permohonan diadakan. Itu saja saya. Daripada tim Touch 'n Go yang lain ada ke sepatah dua kata ataupun Puan Ain dah merangkumkan semua? Okey, kalau tak ada saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Touch 'n Go. Boleh khususnya kepada Puan Ain sebagai speaker kita pada petang ni dan juga kepada usahawan-usahawan yang berada di yang join kita punya sesi FB live kita pada petang ni. Jangan risau, you guys semua boleh tengok siaran ulangan lagi sekali atau yang mana terlepas boleh tengok siaran ulangan kita pada bila-bila masa yang you guys semua free, tak ada masalah, boleh tengok sekali lagi dan grab opportunity yang ada sebab ini adalah satu inisiatif yang kerajaan dah kasih kepada usahawan-usahawan. Petang ni saya ucapkan terima kasih dari sekali lagi kepada Puan Ain and the team dan juga kepada usahawan semua. Untuk sesi akan datang, insya-Allah kita akan buat sesi ini dalam minggu depan ataupun minggu depannya 2 minggu lagi. Kita tengok macam mana ada kelapangan daripada agensi-agensi lain ataupun company-company lain yang saya rasa boleh membantu usahawan untuk memajukan bisnes diorang lagi atau memudahkan proses diorang lagi. So kita jumpa lagi dalam sesi akan datang at PUJB Start. Terima kasih tuan-puan. Semoga perniagaan tuan-puan berjaya. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Stay safe. Take care guys. Bye. Bye. Bye.